Salam sejahtera, kami dari kumpulan 4 ingin membatangkan tentang federalisme di kalangan pelajar UPI. Ini disediakan oleh Berosini, anak perempuan Berasani, Siti Nafisa binti Abdul Malik, Umi Balkis binti Ismail dan saya sendiri dari SNA. Satu kajian di kalangan mahasiswa Universiti Teknologi Petronas ini dalam masa yang telah ditetapkan. Dalam menyiapkan tugasan ini yang telah kami pelajari, kami mendapat 1001 makna dalam menimba ilmu ini. Kami juga mahu mengucapkan penghargaan kepada rakan-rakan yang bantu mengeluarkan bantuan, sokongan dan kerjasama kepada kumpulan kami sepanjang proses menyiapkan tugasan ini. Kini gejala vandalisme di Malaysia semakin menjadi-jadi. Gejala vandalisme ini sering dikaitkan dengan golongan pelajar di sekolah maupun di universiti. Hal ini kerana golongan pelajar ini mudah terpengaruh dengan budaya atau gejala yang tidak sihat, terutamanya gejala vandalisme. Kebiasaannya gejala vandalisme ini dianggap sebagai suatu bentuk jenayah, tetapi pada keadaan tertentu, vandalisme ini juga merupakan suatu bentuk jenayah ritual yang dilakukan oleh golongan manusia yang tidak puas hati terhadap keadaan masyarakat atau keadaan sekeliling. Sebarang perbuatan seperti menconteng, mengotori atau merosakkan harta benda awam dianggap sebagai vandalisme. Masalah merosakkan harta benda telah menjadi satu fenomena dan lumrah dalam alam persekitaran kita. Perbuatan ini mendapat perhatian yang serius daripada pihak institusi, media massa dan masyarakat. Oleh itu, kami telah menjalankan kajian mengenai perkara ini dengan memfokuskan sasaran kepada pelajar di Universiti Teknologi Petronas untuk menilai gejala vandalisme yang berlaku di institusi dan cara yang efektif untuk membantras gejala ini di kalangan pelajar. Di negara kita, tingkah laku merosakkan harta benda dikategorikan sebagai salah laku yang berat dan serius. Hal ini terbukti sejak 1968 lagi. Pihak Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengedarkan surat berkeliling yang mengatakan bahawa pelajar-pelajar yang melakukan kesalahan tersebut akan digantung sementara waktu di bawah Undang-Undang 1.3.5 merosakkan atau membinasakan harta sekolah. Banyak usaha yang telah dilakukan oleh pihak kementerian untuk menerahkan masyarakat tentang gejala vandalisme yang sedang berleluasa, terutamanya dalam kalangan institusi pendidikan. Antara salah satu contoh ialah kempen vandalisme sifar yang telah dijalankan pada tahun 2014 di sebuah sekolah. Peranan media massa dan media sosial juga banyak membantu para pelajar dalam mengingatkan mereka bahawa vandalisme merupakan salah laku yang tidak boleh dianggap sebagai jenayah yang ringan. Video seterusnya merupakan salah satu usaha media massa menedahkan masyarakat tentang isu semasa yang berkaitan dengan vandalisme. Kejadian vandalisme di Taman Tasik Titi Wangsa satu perkara yang cukup mendukacitakan. Demikian menurut Menteri Wilayah Persekutuan Khalid Abdul Samad mengulas perbuatan individu tidak bertanggungjawab merosak dan mencemar taman berkenaan. Tidak sampai sehari Taman Tasik berwajah baru itu dibuka, papan tanda diconteng dan sampah dibuang merata-rata. Bila kita baru je buka, ramai yang memberi pujian, tetapi malangnya ada jugalah golongan-golongan yang bangga dengan merosakkan harta awam. Dan dari segi vandalism ni, mau tak mau nampak gaya kita kena pertambahkan jumlah CCTV dan kawalan. Ya. Ini kita harap bahawa benda ni boleh tanam nilai-nilai menghargai dan nak jaga bersamalah harta awam, insyaAllah. Tegas beliau, kejadian sebegitu tidak patut berlaku, apatah lagi pembukaan taman berkenaan sudah lama dinantikan. Beliau bercakap kepada media selepas menyempurnakan Majlis Penyampaian Sijil Program Pementoran Keusahawanan PEB Wilayah Persekutuan dan Sumbangan Bantuan Jom Balik Sekolah 2019 di Putrajaya. Berkenaan soalan selidik,
Punca vandalisme menurut jawapan daripada responden majoriti, responden bersetuju bahawa imej institusi akan tercemar di mata masyarakat dan sekaligus membawa nama buruk kepada institusi. Seterusnya, berkenaan kos yang harus ditanggung oleh pihak institusi untuk membaik pulih kemudahan awam. Semua responden bersetuju bahawa kos membaik pulih kemudahan awam adalah amat tinggi berdasarkan harta benda yang rosak. Selain itu, kesan vandalisme menurut soal selidik telah dijalankan ialah perasaan para pelajar jika mereka berada di institusi yang telah divandalism. Semua responden bersetuju bahawa mereka akan berasa tidak selesa untuk hadir ke institusi pengajian kerana terdapat kemudahan awam yang tidak boleh digunakan. Sudah terang lagi bersuluh, masalah vandalisme ini mempengaruhi keamanan dan kesejahteraan kita. Oleh itu, terdapat beberapa cadangan untuk mengatasi masalah vandalisme, terutamanya di kalangan pelajar. Sebagai contoh, membuat laporan kepada pihak institusi dan mengadakan kempen. Cadangan ini telah disokong oleh saudari Tachiani, seorang pelajar UTP yang telah kami temu bual. Kita sebagai pelajar UTP haruslah melaporkan jika kita ternampak kejadian vandalisme kepada pihak UTP supaya mereka dapat mengelakkan kejadian ini daripada berlaku, ataupun kita juga boleh membantu pihak UTP dengan mengadakan kempen supaya dapat mengajar pelajar-pelajar lain supaya mereka akan menjadi lebih bertanggungjawab dan bekerjasama dengan pihak UTP untuk mengelakkan vandalisme. Seorang lagi pelajar UTP yang telah kami temu bual, iaitu saudara Muhammad Ashraf, juga memberi beberapa cadangan untuk mengatasi masalah vandalisme ini. Antara salah satu cadangan saya adalah mengenakan denda ataupun kompaun kepada pelajar yang melakukan vandalisme. Seterusnya, mungkin pihak SRC boleh mewar-warkan dalam grup WhatsApp ataupun Telegram untuk mengingatkan pelajar agar mereka tidak melampaui batas semasa menggunakan kemudahan awam. Secara ringkasnya, untuk pengertian vandalisme ini ialah perbuatan yang merosakkan atau memusnahkan kemudahan universiti atau harta persendirian tanpa sebab yang sah di sisi undang-undang, sama ada perbuatan ini dilakukan secara persendirian atau berkumpulan. Kegiatan ini juga sering dilakukan oleh golongan remaja, terutamanya pelajar-pelajar universiti, tidak mengira lelaki maupun perempuan. Apa yang lebih penting adalah sikap vandalisme ini mengibatkan pihak universiti mengalami kerugian kerana terpaksa mengurangkan kos untuk memperbaiki dan menggantikan peralatan yang rosak. Isu vandalisme juga merupakan salah satu isu gejala sosial yang sering dilakukan oleh para remaja yang tidak mempunyai sifat kesantunan. Mereka ini bersikap mementingkan diri sendiri sahaja kerana mereka merosakkan kemudahan universiti tanpa memikirkan akibatnya terhadap pelajar-pelajar yang lain. Mereka ini juga tidak menyayangi dan tidak menghargai harta benda universiti. Memandangkan gejala sosial ini semakin berleluasa di Malaysia, maka masyarakat wajar berusaha membendung masalah gejala vandalisme ini di Universiti Teknologi Petronas. Sekian, terima kasih.